10 alamat kiamat yang kubra. Maka apabila berlaku 10 perkara ni, apabila kita tengok 10 perkara ni di atas muka bumi, maka selepas daripada berlaku benda tu, maka akan timbul hari kiamat pada masa itu. Gapakah 10 perkara ni? Seperti mana di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, satu ketika Nabi kita duduk di dalam bilik dia, maka tiba-tiba pintu bilik dia terbuka. Maka Nabi kita nampak para sahabat sedang bermuzakarah. Nabi tengok para sahabat sedang berbincang masalah agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat, "Ma tadzakarun?" Gapakah kamu sedang berbincang? Gapakah kamu sedang bermuzakarah? Lalu sahabat jawab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Kami sedang mengingati akan berlaku hari kiamat, ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha lan taquma." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan berlaku. Bila tu nak berlaku hari kiamat tu? Hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Sehingga kamu melihat sebelum daripada hari kiamat itu 10 tanda-tanda. Makna kata hari kiamat itu tak akan berlaku sehingga kita nampak 10 alamat kiamat ni, iaitu alamat kiamat kubra. Maka selepas itu akan berlakulah hari kiamat. Maka Nabi sebut yang pertama adalah ad-dukhan, iaitu asap. Pada masa itu tu, asap pada masa itu penuh di atas muka bumi 40 hari 40 malam. Tak tahu kata asap mari mana pada masa itu penuh dengan asap di atas muka bumi sehingga manusia lemah pada masa itu. Penuh asap di masa itu 40 hari 40 malam. Maka yang kedua kata Nabi, ad-dajjal, keluar Dajjal di atas muka bumi. Maka ketika keluar Dajjal pada masa itu tu, maka dia ngaku, Dajjal ngaku dia adalah sebagai Tuhan. Maka Allah Ta'ala kepada Dajjal pada masa itu dapat kuasa, dapat setengah daripada kuasa pada masa itu. Manusia pada masa itu tu ramai-ramai pakak mengikut Dajjal. Dan manusia hak iman lemah pada masa itu dan pakak mengikut Dajjal pada masa itu. Wal-iyazubillah. Oleh itu, gapakah amalan hak kita nak jagakan daripada fitnah Dajjal pada masa itu? Iaitu amalan kita nak baca surah Al-Kahfi pada tiap malam Jumaat ataupun setiap hari Jumaat. Kita baca surah Al-Kahfi, mudah-mudahan kita dapat jauh daripada fitnah Dajjal pada masa itu. Dan yang ketiga kata Nabi, ad-dabbah, keluar binatang dabbah. Binatang dabbah ni dia keluar di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Binatang ni dia adalah sangat besar. Dia boleh kecek dengan manusia pada masa itu. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta dia mengajak dakwah orang pada masa itu pula. Maka yang keempat kata Nabi, wa tulu asy-syamsi min maghribiha, iaitu naik matahari sebelah maghrib, naik matahari sebelah jatuh. Apabila naik matahari sebelah maghrib, apabila naik matahari sebelah jatuh, maka ketika itu taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Masa itu pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kaum muslimin muslimat, marilah kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita nantikan nyawa kita sampai di halqan. Jangan kita nanti naik matahari sebelah maghrib, maka apabila timbul dua perkara tu, dan taubat kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyadzu billah. Dan yang kelima kata Nabi, wa nuzul Isa ibni Maryam sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang kelima gapo? Turun Nabi Isa anak Maryam sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa turun buat gapo di atas muka bumi pada masa itu? Maka Nabi Isa turun di atas muka bumi pada masa itu untuk bunuhkan Dajjal pada masa itu. Maka ketika turun Nabi Isa alaihissalam, Dajjal nampak Nabi Isa alaihissalam, Dajjal lari kepada Nabi Isa sehingga Dajjal dibinasakan, sehingga Dajjal dibunuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam pada masa itu. Dan yang keenam, Ya'juj wa Ma'juj, akan keluar Ya'juj wa Ma'juj ataupun kita panggil Juj Ma'juj.
Jumajuk ni dia adalah satu golongan yang sangat besar. Kita tengok satu Jumajuk ni dia adalah satu golongan yang sangat besar. Besar sungguh dia tu, tinggi sungguh. Dan ada satu golongan lagi, dia tu sangat halus sehingga siapa di keting kita nak tahu sangat halus. Tetapi keturunan dia adalah sangat ramai. Maka Jumajuk ni dia adalah manusia. Dia bukan binatang, dia adalah manusia. Dia adalah daripada anak cucu Nabi Nuh alaihi salam. Sedang masalah ni Jumajuk sedang duk gali dah. Jumajuk duk gali untuk nak tubat di atas muka bumi. Duk gali mana? Iaitu satu sekat teh yang disekat oleh Raja Zulkarnain pada masa itu. Duk gali tiap-tiap hari pada masa itu untuk nak tubat. Maka apabila siapa satu hari yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar di atas muka bumi ini, maka fak dia ni Jumajuk ni ramai-ramai pakat tubat di atas muka bumi ni untuk merosakkan di atas muka bumi. Jumajuk ni dia tak lalu di atas sungai, malaikat dia minum habis air sungai pada masa itu. Nah, dia tak lalu kan di atas satu tanaman, malaikat dia makan habis semua tanaman pada masa itu. Dia buat rosak di atas muka bumi dan dia buat karu manusia pada masa itu. Kita tak tahulah bagaimana nak berlaku pada masa itu kalau kita ada di masa itu. Sehingga manusia di masa itu tak sangat nak tahan sangat dengan Jumajuk ni. Lalu bakal ngadu kepada Nabi Isa AS. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hantarkan satu penyakit untuk Jumajuk pada masa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala hantar penyakit pada masa itu dan kena kepada Jumajuk. Semua Jumajuk pada masa itu mati belaka pada masa itu. Maka selepas daripada mati semua Jumajuk pada masa itu, dan berlaku di atas muka bumi pula, busuk di atas muka bumi sehingga manusia nak duduk tak boleh pula. Allah sangat busuk sangat dan bakar Jumajuk ni. Maka manusia pula nak duduk tak boleh, mengadu pula kepada Nabi Isa. Lalu Nabi Isa AS berdoa kepada Allah. Allah juga yang tolong kita pada masa itu. Lalu Allah hantar burung pada masa itu, mari kutik bakar Jumajuk pada masa tu, gi tahapkan di dalam laut. Dan kutik gi tahap di dalam laut sehingga bumi pada masa tu bersih tetapi bahu busuk lagi. Maka selepas itu Allah hantarkan hujan turun mari sehingga membersihkan bumi pada masa itu. Maka bumi pada masa tu kelak suci semula pada masa itu. Dan alamat kiamat yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9 kata Nabi, salasata kusufatin, akan berlaku 3 kali gerhana bulan pada masa tu. Satu kali berlaku mana? Qasfun bil masyriqi, satu kali gerhana sebelah masyrik, iaitu sebelah naik matahari di negeri Arab. Maka berlaku kan gerhana bulan pada masa itu satu kali. Maka kali yang kedua akan berlaku mana? Wa qasfun bil maghribi, dia satu kali lagi gerhana sebelah jatuh matahari. Kita kira sebelah negeri Arab, sebelah jatuh dia. Mana sebelah jatuh dia? Dan yang ketiga akan berlaku wa qasfun bi jaziratil arabi, dan satu kali berlaku gerhana bulan pada masa-masa itu di kawasan negeri Arab, iaitu di kawasan Saudi, di kawasan Bahrain dan lain-lain lagi. Dan yang ke-10 daripada alamat kiamat kata Nabi, apabila kamu tengok 10 perkara ni, selepas daripada berlaku 10 perkara ni akan timbulkan hari kiamat. Wa akhiru zalika narun takhruju minal yamani tatrudun nasa ila mahsyarihim. Dan bermula yang akhir daripada demikian itu ialah api akan keluar daripada negeri Yaman. Api itu mari buat gapo? Tatrudun nasa ila mahsyarihim. Api ini akan menghalau, akan hambak manusia pada masa itu kepada tempat perhimpunan manusia. Api gi hambak manusia sehingga manusia gi himpun gi jadi satu pada masa itu, iaitu di bumi mana? Iaitu kena kepada bumi Syam. Manusia akan gi himpun kan di bumi Syam pada masa itu. Maka di situlah terbentuknya segala tentera Islam pada masa itu. Kaum muslimin muslimat, sudah kita dengar daripada 10 perkara ini,
maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita jauhkan daripada segala fitnah di akhir zaman, kerana fitnah ini sangat dahsyat, boleh jadi tak pada dengan iman kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat di dunia ini dan kita akan selamat di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.